Assalamualaikum. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita lagi untuk terus sama-sama kita belajar. Pada waktu cuti ni, waktu PKP ni, waktu pengawalan pergerakan ni, kita harapkan kita dapat lakukan kelas ini dengan sebaik mungkin dan boleh belajar pendidikan Islam dengan sebaik mungkin. Okey, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung pelajaran kita, iaitu bagi pendidikan Islam tingkatan 1 bagi tajuk Iblis dan Syaitan yang Durjana, pada tajuk pelajaran 7. Okey, pelajaran 7. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita akan lihat apa objektif yang kita akan belajar. Okey, kita akan belajar. First kali kita akan lihat tentang dalil yang bercakap tentang iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan yang durjana. Lepas tu kita akan teruskan lagi dengan ketaatan malaikat dan penderhakaan iblis. Lepas tu kita akan sambung lagi dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam. Lagi kita akan terceritakan tentang iblis dan syaitan akan cuba menyesatkan umat manusia, dan diteruskan lagi tentang bagaimana cara kita untuk mengelak daripada iblis dan syaitan. Okey, kita akan mula daripada sekarang. Okey, boleh buka pada buku teks online kita. Okey, kita boleh buka pada muka surat ke-31 rasanya. 31 yang mana pelajaran 7, iaitu iblis dan syaitan yang durjana. Okey, sebelum tu kita akan dengar bacaan ayat Al-Quran daripada surah ini. Okey. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Sadaqallahul Azim. Kita akan lihat, alhamdulillah kita dah lihat tentang surah Al-Baqarah ayat ke 34 hingga ke 37, dan kita harapkan kita boleh faham ayat Quran dengan sebaik mungkin. Okey, kita akan lihat terjemahan daripada surah Al-Baqarah ini. Okey, kita akan lihat a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ayat ke 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah beri hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat melainkan iblis. Dia enggan dan takbur, dan dia tergolong dalam kalangan orang yang kafir. Itu ayat ke-34. Dan kami berfirman, wahai Adam alaihissalam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga, dan makanlah daripada makanan syurga apa-apa sahaja yang kamu berdua sukai. Sukai sepuas-puasnya, dan janganlah kamu menghampiri pokok ini.
Jika kamu menghampiri pokok ini, maka kamu akan tergolong dalam kalangan orang yang zalim. Itu ayat ke-35. Okey. Setelah itu, lalu syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga satu masa nanti. Ayat ke-36 masuk ayat ke-37. Kemudian Nabi Adam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun, penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Okey, alhamdulillah kita telah baca surah Al-Baqarah ayat 34 hingga ke 37. Okey, kita boleh lihat daripada ayat ini, bagi yang first kali kita tengok pada ayat yang ke-34. Pada ayat yang ke-34 ni menjelaskan banyak perkara yang mana kalau kita lihat daripada ayat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala meminta makhluk yang diciptakan olehnya, iaitu iblis dan malaikat, malaikat dan iblis, untuk sujud pada Nabi Adam. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa isqal qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Akan tetapi iblis tidak sujud. Iblis tidak akan sujud. Yang mana arahan Allah Subhanahu Wa Taala ni sepatutnya kita taat, tapi iblis tidak taat. Maka iblis telah mengingkari arahan penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ke-34. Masuk pula ayat yang ke-35, yang mana menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kepada Nabi Adam dan Hawa, yang mana dibenarkan Nabi Adam untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, duduk kat dalam dia dengan sebaik-baik mungkin. Makanlah makanan yang ada dekat dalam tu, dan juga bersenang lenanglah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mempunyai syarat, iaitu wala taqraba hazihi sajarah. Sajarah tu maksudnya pokok. Janganlah kamu dekati sepohon pokok ini. Maka kalau kamu dekati, kalau kamu ada lakukan apa sesuatu pada pokok ini, gitulah maksudnya. Janganlah kamu dekati pokok ni. Bila kamu dekat, maka kamu akan jadi golongan-golongan yang rugilah, yang tidak berjaya, gitu. Okey, lepas tu diteruskan lagi dengan ayat ke-36, yang mana syaitan akan cuba membawa kepada keburukan. Itu Nabi Adam sendiri pun digoda oleh syaitan. Mana kalau kita lihat daripada kisah yang kita tahu, yang ramai menceritakan tentang Nabi Adam ni dengan Hawa tu tergoda untuk pergi pokok ni. Okey, katanya pokok ni kenapa tak boleh nak pergi dekat pokok ni, gitu. Jadi keinginan tu nak pergi sangat, pergi, akhirnya telah melupai arahan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu larangan untuk pergi ke pokok tersebut. Okey, sebab apa? Hasutan syaitan. Dan terkeluarlah Nabi Adam daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan duduklah di
bumi, yakni walakum fil ardi, yang mana duduklah kamu dekat bumi sampailah hari pembalasan lah. Mati tu maksudnya sampai satu masa nanti ialah akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan ni akan bawa kepada keburukan lah. Kena ingat, syaitan akan cuba bawa kita kepada keburukan. Sebab Nabi Adam pun kena, lagilah kita. Nabi Adam pernah masuk syurga, kita tak pernah masuk syurga. Jadi syaitan lagilah akan cuba bawa kita pada keburukan. Okey, juga kat sini bercakap tentang Nabi Adam memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan taubat dia. Okey, mampukan taubatnya dengan sebaik-baik taubat, dengan sepenuh-penuh taubat untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang ialah tidak mengikuti arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah kita telah jelas daripada pembelajaran ini. Okey. Maka kita akan sambung pada pembelajaran yang kedua, yang mana kita akan terus sambung pada ketaatan malaikat dan penderhakaan iblis. Okey, kita akan sambung ketaatan malaikat. Okey, boleh tengok pada buku teks ni, boleh baca sambil ustaz bagi ceramah ni. Tapi kalau ada orang, dia boleh dengar apa yang ustaz cakap ni dengan sebaik-baik mungkin. Okey, ustaz akan bahas sikit tentang apa yang kat sini. Menceritakan tentang malaikat dan iblis ialah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mempunyai sifat yang berbeza. Yang mana sifat yang paling jelas yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa manusia diciptakan daripada tanah, asalnya Nabi Adam. Malaikat daripada cahaya, dan iblis daripada api. Okey, itu sifat yang paling ternampak lah. Dan kita tahu pasal malaikat ni, cerita pasal malaikat. Malaikat adalah hamba yang sentiasa patuh dan taat kepada semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat sini jelas menceritakan tentang malaikat ni taat, patuh. Tu malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas menceritakan tentang malaikat tu macam mana. Yang mana malaikat ni sentiasa melakukan segala suruhan dan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ni sentiasa buat arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa ikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan manusia. Manusia boleh ikut, boleh tak ikut. Tapi malaikat Allah dah cipta makhluk yang mana tak boleh bangkang pun kata-kata dia. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah cipta dah makhluk yang tak boleh bangkang dah. Bangkang dia punya arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia dia boleh ikut, dia boleh tidak. Okey, teruskan lagi. Bahawa hubungan malaikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah merupakan perhambaan mutlak. Yang Ustaz cakap ni, perhambaan mutlak. Allah ni mutlak kuasanya kepada malaikat. Malaikat tak boleh bangkang langsung apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Itulah malaikat. Ini kenapa malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana diciptakan tanpa nafsu dan keinginan. Yang mana dia takkan melanggari arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada nafsu, tak ada keinginan. Itu cerita pasal malaikat. Akan tetapi iblis dia mempunyai sifat yang berbeza. Diciptakan daripada api, yang mana iblis ada kisah dia lah, ada kisah dia. Untuk peringkat awal malaikat iblis ni, okey, kalau kamu tengok ni, kalau daripada peringkat awal ni, iblis ni dia sama je seperti malaikat.
Cuma penciptaan dia ni lain lah. Malaikat daripada cahaya, dia daripada api. Tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia tunduk hormat, patuh pada Nabi Adam, patuh pada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia enggan melakukannya. Yang mana dia merasakan dia tu diciptakan daripada api, yang mana dia takabur dan sombong. Hasil penciptaan dia tu adalah daripada api. Dia takabur dan sombong, dan dia rasa dia ni lagi mulia daripada Nabi Adam dan tak perlu sujud. Padahal itu dia lupa satu perkara, bahawa itu adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ingat bahawa tentang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Sebab itulah takbur, sombong, dan dia rasa dia lagi mulia. Jadi yang mana dia tahu Nabi Adam ni diciptakan daripada tanah, sebab dia dah diciptakan dahulu sebelum Nabi Adam. Okey, boleh setakat tu. Kalau boleh kamu tengok kat sini. Sini ada penjelasan ni mana ciptaan. Malaikat cahaya, Nabi Adam tanah, iblis api. Ni boleh bacalah pada tu. Okey, buku online. Jangan cakap tak tahu, tak ada. Saya tak ada buku lah ustaz. Kamu ni ustaz dah bagi dah buku online tu. Okey, buku teks online. Okey, kita terus lagi. Perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam. Itu tadi iblis dan syaitan. Tapi kita lihat juga pada Nabi Adam, manusia. Kita ni lah, Nabi Adam ni pun manusia dan melakukan kesalahan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Adam dan isterinya Hawa tinggal di syurga dan menikmati pelbagai kenikmatan syurga, termasuk makan dan minum. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi Adam dan Hawa untuk pergi ke pokok, menghampiri pokok larangan dan memakan buahnya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-35, wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Janganlah kamu menghampiri sebatang pokok, maka kamu akan jadi golongan yang rugi. Jadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu hampirilah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh menghuni dan menikmati makanan dan minuman dekat dalam syurga. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Duduklah diam-diam baik-baik kat dalam tu. Tetapi Allah bagi juga larangan kepada Nabi Adam, yang mana jangan menghampiri sebatang pokok. Tetapi berlakulah juga akhirnya terkeluarlah Nabi Adam daripada syurga, yang mana mereka berdua, iaitu Nabi Adam dan Hawa, menghampiri pokok tersebut, yang mana menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala sebab tak ikut kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini semuanya disebabkan iblis dan syaitan. Okay. Kenapa? Inilah janji-janji syaitan, yang mana syaitan ni sentiasa akan berusaha ataupun akan berusaha untuk menipu manusia, yang mana dia dah berjanji pada Allah Subhanahu Wa Taala akan bawa kita sama-sama masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Duduklah ramai-ramai sebab dia dah dijanjikan neraka, jadi dia akan bawa kita untuk masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolong kita kena ingat benda ni. Sebab apa? Syaitan dapat memperdaya Nabi Adam. Nabi Adam pun kena ditipu ataupun dipermainkan oleh iblis, yang akhirnya diturunkan ke bumi. Jadi iblis dan syaitan akan sentiasa akan menyesatkan kita. Yang mana antara cara syaitan menyesatkan manusia ialah yang pertama, menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia.
Contoh nak solat, Allahu Akbar, was-was. Lepas tu apa? Dah solat tu, berapa rakaat lagi? Timbulkan rasa was-was dalam diri kita. Lagi apa yang akan lakukan? Menghasut manusia supaya meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat, janganlah lambatkan, relax lah dulu. Tu contohlah, jangan ikut buatan itu. Lagi, menghasut manusia supaya melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, minum arak, tak solat. Lagi apa? Macam-macam lagi lah, perbuatan-perbuatan yang salah. Tak ikut peraturan sekolah, contoh. Tak ikut peraturan sekolah. Lagi apa? Tak ikut peraturan asrama, contoh. Setan tu. Lagi contohnya, contoh tu betul juga tu. Sebenarnya kalau tak ada niat melakukan tu, tak ada benda tu. Jadi lagi, menimbulkan perasaan riak apabila beramal. Buat amalan tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untuk mendapatkan perhatian orang lain. Itu ya Allah, Sayyidina Muhammad. Tolonglah jangan jadi hipokrit. Cakap bermuka-muka, jangan gitulah. Lagi, menggalakkan amalan sesat. Percaya pada iblis, percaya pada bomoh, percaya pada perkara-perkara khurafat, percaya pada tangkal. Contoh itu apa yang syaitan akan lakukan kepada kita. Jadi tolong kita cuba sama-sama jangan lakukan. Itulah yang mana iblis akan lakukan kepada diri kita ni. Ingat 5 perkara ni. Okey, ini yang mana syaitan akan cuba lakukan pada diri kita. Okay, teruskan lagi dengan cara kita menghindari godaan syaitan. Kita dekat sini dapat lihat cara menghindari godaan syaitan ni. Ada sepohon pokok yang mana cantik buahnya, segar daunnya. Lagi apa kita boleh lihat pada pokok ni? Akarnya yang mencengkam tanah dengan sebaik-baik mungkin. Itulah okay, macam mana kita nak jadi sepohon pokok tu. First kali, tengok, kita kena kukuhkan akar kita. Akar kita apa? Mesti akidah. Akidah yang mana memperkuatkan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk elak perkara-perkara yang buruk ni, kena kuat akidah kita first kali. Macam mana nak kuat akidah? Iaitu ingatlah rukun iman, rukun Islam, rukun iman tu percaya pada Allah, percaya pada janji Allah Subhanahu Wa Taala, percaya apa yang Allah sebut dalam kitab, iaitu dalam Al-Quran. Itu first kali. Okay, yang mana kalau boleh akidah ni kita belajar. Belajar daripada ustaz, belajar daripada tengok YouTube pun boleh. Tengok YouTube pun boleh. Banyak perkara yang boleh mengukuhkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sekali lagi dengan batang yang kukuh, batang yang solid, yang mana kita buat dengan iaitu ibadah-ibadah wajib, iaitu menunaikan ibadah wajib, solat, puasa, zakat, haji, lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Yang mana patutlah kepada kita supaya amalan ni biar tak boleh tidak kita kena lakukan dengan sebaik-baik mungkin lah. Sebab ini adalah bukan tiang agama. Lagilah solat tiang agama. Yang mana kita hiasilah pula dengan dahan-dahan yang kukuh, iaitu dengan ibadah-ibadah sunat, iaitu memperbanyakkan ibadah sunat, iaitu solat, puasa, membaca Al-Quran, sedekah, berzikir. Kita lakukanlah dengan sebaik-baik mungkin. Dilakukan lagi dengan ditambah lagi, maka akan hasillah buah yang cantik, iaitu akhlak kita.
yang menghiasi diri dengan akhlak mahmudah, iaitu dengan melakukan sentiasa kalau ada sesuatu perkara kita akan sebut isti'azah, kita akan sentiasa sebut basmalah, kita akan sebut dan kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah akhlak kita. Okey, yang mana kalau boleh dengan belajar ni kita dapat memperbaiki akhlak dan kita dapat elak daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Okey. Dan yang paling penting juga untuk mengukuhkan akidah, nak mengukuhkan kita elak daripada perkara-perkara yang tak baik ni, kamu kena ingat salah satunya ni, pilihlah kawan yang betul. Jangan pilih kawan-kawan yang nak bawa kita kepada keburukan. Ini salah satulah daripada cara nak mengukuhkan akidah kita. Okey? Boleh mengukuhkan akidah ataupun tidak terjerumus kepada godaan syaitan. Okey, teruskan lagi dengan pengajaran ayat. Kita dah nak habis dah pembelajaran kita. Okey, yang mana kita lihat kat sini pengajaran ayat ni adalah hikmah. Inilah cara betul untuk jawab hikmah, yang mana dia ada kata-kata aluan di hadapan, lepas tu ada isi, lepas tu ada huraian. Ikut benda ni, muka surat 34 ni. Kalau boleh kamu ikut. Biasa je buat macam ni, jangan buat salah. Kalau orang minta hikmah, buat lagi macam ni. Yang mana mesti ada perkataan kita perlulah, kita hendaklah, kita seharusnya. Ni kena ada ni. Kalau tak ada ni, aduh, susah sikit lah nak bagi makkah. Susah nak dapat makkah lah. Ustaz pun nak bagi makkah pun kerekut sikit lah. Okay, kalau gitu. Jadi boleh tengok pengajaran atau hikmah daripada yang kita boleh ambil daripada tajuk Iblis dan Syaitan yang durjana, iaitu kita perlulah mencontohi malaikat yang memberi sepenuh ketaatan. Kalau boleh kita ikut malaikat yang mana tak pernah nak melanggar suruhan Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita hendaklah menjauhi sifat sombong dan takabur yang merupakan sifat bagi syaitan. Yang ketiga, kita seharusnya tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan, yang mana syaitan akan cuba sentiasa. Nabi Adam pun akan digoda oleh syaitan. Jadi lagilah kita hendaklah mesti segera bertaubat. Nabi Adam pun bertaubat, lagilah kita. Yang mana Nabi Adam pun pernah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, macam mana? Alhamdulillah boleh faham tajuk ni dengan sebaik-baik mungkin. Saya harapkan kamu boleh faham dan belajar walaupun dekat dalam rumah lah. Okey, sebelum Ustaz akhiri, Ustaz ada persoalan lah yang ada orang tanya pada Ustaz. Ustaz, saya ni satu hari nanti mungkinlah saya gitulah kan, ada orang lakukan kesalahan, mungkin kesalahan yang besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, yang mana kesalahan contoh minum arak. Ustaz, adakah kalau saya bertaubat, adakah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat saya? Kita kena ingat, pintu taubat Allah Subhanahu wa taala sentiasa terbuka selagi kita masih hidup. Okey, jangan kita sia-siakan masa kita yang ada ini dengan tidak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat benda tu. Lagi, orang yang tak pernah sembah Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan dia masuk Islam, dan dia melakukan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala terima taubat dia. Terima taubat dia. Walaupun dia ni contoh 20 tahun hidup dia ni tak pernah nak sembah Allah Subhanahu wa taala. Satu hari dia sembah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terima taubat dia, dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia umpama kain putih, kata. Gitulah. Umpama kain putih, kembali kepada asal kejadian dia.
Lagilah kita orang Islam, yang mana manusia ni, Nabi Adam pun pernah lakukan kesalahan. Nabi Adam tu masuk syurga, seperti Ustaz cakap tadi, masuk syurga dah, tapi terkeluar daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa terbuka. Janganlah kita rasa kita tak perlu nak bertaubat. Ingat, dan yang paling penting, elakkanlah, bontingkanlah diri kita daripada godaan syaitan dengan sebaik-baik mungkin. Okey, itu saja untuk hari ini. Usahakan dapat belajar dengan baik-baik, jangan baiknya, dan kita akan sambung pembelajaran kita pada masa akan datang. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.